Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Cikgu Zakia akan menerangkan kepada kamu semua mengenai tajuk 1.5 iaitu ketumpatan. Okay, anak-anak semua boleh rujuk buku teks muka surat 28. Sebelum tu, kamu tahu ke maksud ketumpatan? Okay, ketumpatan sebenarnya kita boleh tengok objek tu terapung atau tenggelam dalam suatu larutan, dan maksudnya adalah jisim berisi padu sesuatu bahan. Okey, kalau kita nak uji sesuatu ketumpatan, kita nak tengok kalau dia lebih tumpat, dia akan tenggelam, dan kalau dia kurang tumpat, dia akan timbul dalam larutan yang kita gunakan, sama ada air ke atau larutan garam, gula dan sebagainya. Okey, cikgu tunjuk contoh kat kamu. Okey, kamu tengok muka surat 29. Ada rumus ketumpatan kat situ. Okey, ketumpatan gram sentimeter padu sama dengan jisim iaitu gram per dengan isi padu sentimeter padu. Okey, jadi ketumpatan adalah gram per sentimeter padu, dia punya unit. Okay, kita nak uji ketumpatan. Contoh yang kamu pernah belajar masa sekolah rendah kan. Okay, kita ada, okay, kat sini cikgu ada air. Okay, kemudian kita ada telur. Okay, kalau kita masukkan telur ni dalam air, dia tenggelam ke timbul? Okay, kita masukkan. Telur ni tenggelam kan? Okay, macam mana kita nak buat bagi telur ni timbul? Okay, kamu pernah cuba. Kita macam cikgu ada kat sini. Yang ni air garam. Okay, jadi kita cuba masukkan telur tadi ke dalam air garam. Okay, kamu boleh lihat perbezaan dia. Kalau tadi kita masukkan dalam air biasa, telur akan tenggelam, dan bila kita masukkan dalam air garam, telur akan timbul. Okey, kenapa ya? Okey, yang ni lah yang kita katakan ketumpatan. Okey, kalau suatu benda yang kita masukkan timbul, maksudnya di sini telur ni kurang tumpat daripada air garam. Tapi jika kita masukkan dalam air biasa, telur akan tenggelam. Bermaksud telur lebih tumpat daripada air biasa. Yang tadi, telur kurang tumpat daripada air garam. Okey, jadi yang perlu kamu tahu konsep ketumpatan adalah jisim per isi padu suatu bahan. Maksud kat sini, untuk jisim melebihi isi padu jika dia tenggelam. Dan di sini air garam yang lebih tumpat. Kamu kena ingat macam ni je nak senang. Kurang tumpat maksudnya suatu benda tu akan terapung. Jika dia lebih tumpat, benda tu akan tenggelam. Okey, kita test benda lain. Okey, kita tak boleh guna berat atau ringan suatu benda. Sebab contoh kamu tahu, kayu balak berat ke ringan? Okey, berat kan? Tapi dia masih boleh terapung di atas permukaan air. Contohnya kalau dekat negeri Sarawak banyak ladang-ladang pembalakan, okay, di tepi sungai. Jadi diorang akan alirkan kayu balak walaupun berat, tapi dialirkan ke dalam sungai dan dia terapung. Jadi kita tak boleh guna berat atau ringan untuk menentukan ketumpatan. Walaupun satu benda tu berat, tapi jika ketumpatan dia kurang, dia akan terapung. Okey, contoh ketumpatan yang lain. Okey, cikgu ada kat sini. Okey, air
sirap, kalau kita kacau boleh jadi air bandung kan. Okey, yang ni pun. Okey, teh yang dimasukkan susu pekat. Jadi yang mana yang lebih tumpat dan yang mana yang kurang tumpat. Okey, jadi konsep yang cikgu terangkan dekat kamu, apa saja yang tenggelam ia adalah lebih tumpat. Jadi susu pekat lebih tumpat daripada air sirap. Yang ni pun sama. Susu pekat kat bawah dia tenggelam dan air teh ni dia terapung. Jadi susu pekat lebih tumpat daripada air teh. Okey. Begitu juga kalau kita masukkan ais batu. Okey, ais batu akan duduk, ais ketul akan duduk di atas ke bawah? Okey, tentulah dekat atas kan. Jadi dia kurang tumpat daripada air sirap dan susu. Okey, macam tadi cikgu kata susu pekat lebih tumpat daripada air sirap. Ini pun sama, susu pekat lebih tumpat daripada air teh. Jadi cikgu ada ketulan ais batu kat sini. Okey, macam tadi cikgu kata, kalau kita masukkan ais batu, okey, nampak tak? Kurang jelas ya, tapi ais batu akan berada di atas air sirap. Yalah, kamu selalu minum air, nampak kan? Nah, samalah ni, cuma dia kurang jelas sebab gelas cikgu ni. Kalau kita ada kat makmal, bolehlah cikgu tunjuk dalam silinder penyukat dan sebagainya. Okey. So yang ni untuk ketumpatan. Okey, satu lagi untuk kita tentukan ketumpatan. Macam tadi cikgu bagi tahu ketumpatan gram per sentimeter padu. Jadi nak kira dia jisim gram per isi padu, iaitu sentimeter padu. Sentimeter kuasa 3. Kita kira untuk isi padu batu. Okey, yang ni kita panggil dia kaedah sesaran air. Okey, kamu tengok untuk buku teks muka surat 31. Okey, yang ni aktiviti 1.11, iaitu menentukan ketumpatan objek dengan kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air ni kita guna untuk suatu benda yang berbentuk tak sekata. Okey, contoh kat sini cikgu ada batu. Jadi batu bentuknya tak sekata, kita susah nak kira. Jadi kita akan kira jisim per isi padu. Okey, jisim dia kat sini cikgu ada penimbang. Okey, penimbang elektronik. Kemudian cikgu akan timbang. Okey. Okey, contoh kat sini. Okey, kita ada 42 gram. So kamu catatkan jisim batu 42 gram. Kemudian kaedah sesaran air bermaksud kita tentukan isi padu sesuatu bahan tu melalui kaedah sesaran air, iaitu kita masukkan batu dalam air. Kat sini cikgu ada sukatan. Kalau kat makmal kita guna silinder penyukat. So ni sebab di rumah cikgu gunakan bekas yang boleh sukat dia punya isi padu. Okey, jadi kamu perlu masukkan batu. Okey, cikgu dah ikat siap-siap batu ni dengan benang supaya kita nak baca berapa bacaan batu. Okey, kamu kena kira berapa bacaan awal untuk air yang kita dah masukkan. Maksudnya bacaan awal.
Okey, kamu boleh rujuk dekat muka surat 31. Jisim batu tadi kita dah kira 42 gram. Kemudian bacaan awal isi padu iaitu air yang kita masukkan, contoh kat sini cikgu ada 150. Okey, jadi bacaan awal 150 ml. Kemudian cikgu akan masukkan di sini. Okey, batu masukkan je. Kemudian kamu tengok berapa kenaikan air awal dan bacaan akhir. Jadi untuk kita nak baca isi padu air, kita perlu mata kita selaras dengan bacaan, iaitu kita panggil meniskus dia, air tu berapa. Okey, macam tadi cikgu sukat awal 150. Sekarang 55, 60, 65. Jadi bacaan akhir dia adalah 165. Okey, cikgu catat bacaan akhir 165. Jadi untuk isi padu batu tadi kita nak tahu kamu bacaan akhir 165 tolak dengan bacaan awal tadi 150 ml. Jadi 165 tolak 150, kamu akan dapat 15 ml. So 15 ml ni adalah isi padu batu. Okey, kamu isikan di bahagian aktiviti 1.11 ni. Kat sini semua ada bacaan awal, bacaan akhir, jisim batu. Kemudian kamu akan kira menggunakan kalkulator untuk ketupatan batu ni. Okey, cikgu kira ya. Okey, kamu catatkan tadi. Jisim batu 42 gram. Bacaan awal 150 ml atau sentimeter padu. Kemudian bacaan akhir 165 cm padu. Jadi isi padu batu adalah 165 cm padu tolak 150 cm padu dapat 15 cm padu. Okey, kiraan ketumpatan kamu cuma kira ketumpatan sama dengan jisim per isi padu, iaitu jisim dia 42 gram, isi padu 15 cm padu. Jadi tekan saja kalkulator. 42 bahagi dengan 15 sama dengan 2.8. Unit dia adalah gram per sentimeter padu. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk cara kiraan tadi. Ni sebab kamu tak nampak sangat kan. Sekejap lagi cikgu tunjuk kiraan dia yang betul. Sekarang cikgu cuma tunjuk tadi cara dia. Okey, jadi kita dapat batu ni akan tenggelam kan. Jadi kamu kena faham ketumpatan air adalah 1 gram per sentimeter padu. Jadi apa saja bahan yang melebihi 1 gram per sentimeter padu dia akan tenggelam. Contoh batu ni kita kira tadi dia punya ketumpatan adalah 2.8 gram per sentimeter padu. Jadi semestinya batu akan tenggelam. Okey, kamu terfikir tak kenapa feri, bot boleh terapung dekat laut atau sungai? So kita tak boleh guna berat atau ringan kan? Sebab bot dengan feri tu berat. Jadi ketumpatan dia bermaksud jisim per isi padu. Sekiranya jisim melebihi isi padu, dia akan lebih tumpat dan tenggelam. Jadi bila kita nak terapungkan sesuatu benda, kita mesti lebihkan isi padu dia. Jadi feri dengan bot tu isi padu dia melebihi jisim. Jadi dia boleh terapung di atas permukaan air laut atau sungai. Okey, boleh faham tak? Untuk topik ketumpatan. Okey, nanti cikgu akan tunjuk cara kira yang tadi. Contoh dalam buku juga, muka surat
28, kamu tengok ketumpatan air laut mati sangat tinggi sehingga menyebabkan orang terapung. Okey, boleh faham? Okey, satu lagi. Eksperimen yang paling simple. Kita ada air. Untuk nak tengok ketumpatan, ni cikgu ada minyak kat sini. Kita titiskan saja minyak dalam air. Walaupun dia turun kat bawah, tapi last sekali minyak mesti akan terapung di permukaan air. Okey, tak clear kat sini kalau tapi kamu boleh tahu kan, eksperimen paling simple. Minyak mesti terapung. Jadi minyak adalah kurang tumpat ke lebih tumpat daripada air? Okey, mestilah minyak kurang tumpat daripada air. Ingat macam tu je tadi yang cikgu awal-awal cakap. Kalau dia terapung, dia kurang tumpat. Kalau dia tenggelam, dia lebih tumpat. Okey, boleh ya? Okey, sampai bertemu lagi, InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum dan selamat menjawab soalan. Sekarang cikgu tunjukkan macam mana nak kira ketumpatan menggunakan kaedah sesaran air. Yang cikgu kata tadi, aktiviti 1.11 muka surat 31. Okey, contoh kamu tengok dekat bahagian keputusan, jisim batu, tadi kita kira jisim batu yang cikgu dah timbang tadi 42 gram. So kamu isikan 42 gram. Okey, kemudian bacaan awal. Okey, bacaan awal isi padu. Okey, tadi cikgu dah tetapkan 150 cm padu. Kemudian bila kita masukkan batu ke dalam air, bacaan akhir selepas kita masukkan batu adalah 165 cm padu. Jadi untuk kita dapatkan isi padu batu, okey, bacaan akhir tolak dengan bacaan awal. Jadi akhir tadi kita dapat 165 cm padu tolak dengan yang awal 150 cm padu sama dengan 15 cm padu. Jadi untuk ketumpatan, unit dia gram per centimeter padu. Okey, sebab jisim gram akan dibahagikan dengan isi padu sentimeter padu unitnya. Okey, kita gantikan balik. Jisim tadi 42. So kita buang 42 gram. Bahagi dengan isi padu yang kita dah dapat tadi, isi padu 15 cm padu. Jadi kamu gunakan kalkulator. Okey, 42 bahagi dengan 15 sama dengan 2.8. Unit dia gram. So letakkan gram per sentimeter padu. Jadi ni jawapan akhir kita. Kita dapat ketumpatan batu tadi adalah 2.8 gram per sentimeter padu. Jadi macam cikgu kata tadi, ketumpatan air dah tetap dah 1 gram per sentimeter padu. Jadi jika bahan tu atau benda tu lebih daripada 1 gram per sentimeter padu, dia akan tenggelam sebab dia lebih tumpat. Dan jika ketumpatan tu kurang daripada 1 gram per sentimeter padu, bahan tu atau benda tu akan timbul. Bila timbul, dia kurang tumpat. Okey, itu saja untuk pengiraan aktiviti 1.11. Okey, harap kamu cuba buat dalam buku latihan. Okey, terima kasih.